Assalamualaikum dan hai semua, apa khabar? Dalam video ini saya akan kongsikan tentang kimia SPL, tentang macam mana cara mudah untuk kita ingat charge. Okey. Contoh dia kan, unsur natrium, macam mana charge dia kan? Klorin macam mana? Bromin, magnesium, oksigen. Charge mereka berbeza tersebut. Jadi macam mana kita nak identify, nak kenal pasti charge mereka tersebut. Okey, so kita akan belajar cara mudah dia. Sebenarnya cara yang lebih mudah adalah kita hafal, tetapi mungkin ada cara yang mudah nak hafal, mungkin kamu tak jumpa cari cara mudah nak hafal dia. But it's okay. Kita akan belajar cara untuk tanpa hafal dulu. Okey. So, dalam tajuk tingkatan 4 Form 4 kan, bab 4 jadual berkala unsur, kita akan belajar jadual berkala unsur lah kan. Jadi kita akan tengok lah unsur-unsur ada dalam tu kan. Alright, so sebenarnya dengan hanya melihat ataupun refer jadual berkala unsur tersebut, kita dah boleh tentukan charge mereka. Okey, so saya dah buat satu jadual berkala unsur kat sini. Sebenarnya ini hanyalah lukisan. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu sendiri. Jadi dia lebih kurang begini. Jadi dalam bab 4, tingkatan 4, kita akan jumpa benda gini. Okey, so sedikit recap. Barisan yang menegak ataupun dalam bahasa Inggeris, menegak tu adalah vertical. Menegak tu dia macam ni. Dia macam ni. Menegak kan, tegak. Right. So vertical saya ingat huruf V kan. Huruf V jadi gitu. Suka hati kamu lah macam mana kamu nak ingat vertical ataupun menegak. Menegak bahasa Inggeris kita mudah nak faham. Tapi kalau bahasa Inggeris ada yang tertukar vertical dengan horizontal tu. Jadi kalau saya ingat huruf V, menegak macam tu kan. Jadi menegak adalah vertical dan melintang adalah horizontal. Melintang tu dia bentuk macam gini. Tu. Jadi barisan yang melintang, barisan yang menegak, kita perlu faham untuk kita belajar jadual berkala unsur ni. Jadi dalam jadual berkala unsur, barisan yang menegak kita panggil dia sebagai grup. Grup ataupun dalam bahasa Melayu kumpulan. Tak apa, sama je tu. Dan barisan yang melintang, melintang ni kita panggil dia sebagai period ataupun kala. Period ataupun kala dalam bahasa Melayu kan. Okay. So barisan yang menegak tu macam mana? Barisan yang menegak macam saya lukis tadi lah, menegak macam tu kan. So dalam jadual berkala unsur, inilah jadual berkala unsur. Barisan yang menegak macam mana? Ni dia menegak. Barisan yang menegak macam mana? Ni, ni barisan, ni barisan, ni barisan. Cuma saya ingatlah sikit saya buat kan. Okey. Jadi bila satu baris tu kita panggil dia sebagai grup. So start daripada kiri, grup ini adalah grup 1. Okey. So barisan menegak ini adalah vertical line ni adalah line kan ni adalah grup. So X dengan Q, X dengan Q berada pada grup yang sama kan. Jadi dia adalah grup 1. X grup 1, Q grup 1 kan. Okey. So sebelah grup 1 takkan grup 3 terus kan. Grup 2 lah, grup 2. So siapa grup 2 dekat situ yang saya tulis tu? Okey, S grup 2, R grup 2. Kenapa? Sebab dia berada di barisan yang menegak. Sama baris kan tu. Jadi dia berada di grup yang sama. Sama juga dengan selepas-lepasnya. Okey. Selepas grup 2 kan kita nampak ada yang rendah sikit tu kan. Okey, yang rendah tu kita namakan dia adalah sebenarnya nama dia adalah unsur peralihan ataupun dalam bahasa Inggeris transition element. Peralihan. Saya tak boleh tulis sambil cakap. Okey. So unsur peralihan ni dia start daripada grup 3 sampailah grup 12. Grup
12. Sebegitu. Jadi lepas 12, apa? 13 lah kan. Jadi grup 13 dekat sini. Grup 14. Oh, 4 pula. 14. Okey, bukan 4, 14. Jadi unsur peralihan tu daripada grup 1, grup 3. Grup 3 kan unsur peralihan. Grup 3, 4, 5, 6 sampailah 12. Okey, so grup 3 sampai grup 12 tu adalah unsur peralihan. So, grup 13 kita naik balik. Grup 14, grup 15 dan seterusnya lah. Mari saya tulis sekejap. Grup 15. Grup 16. Grup 17. Dan grup 18. Okey, so dah tulis grup-grup dah ni. Right. So, dah nampak dah grup dia. Grup tu apa? Grup tu adalah barisan yang menegak di dalam jadual berkala unsur kan. Okey, dan melintang. Kalau barisan yang melintang pula kita panggil dia sebagai period ataupun kala dalam bahasa Melayu. Macam mana melintang tu? Melintang kan macam gini tadi. Okey, so barisan dalam jadual berkala unsur mana yang melintang ni macam mana? Gini je lah. Ni melintang. Ni melintang. Ni melintang kan. Melintang lah sebegini. Okey. So itulah period. Period 1, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Okey. So dalam video ni saya tak tulis lagi lah period tu, cuma kamu faham lah period tu adalah barisan yang melintang, horizontal. Jadi barisan yang melintang ataupun horizontal, kita barisan yang melintang ataupun horizontal dalam jadual berkala unsur ni kita namakan dia sebagai period ataupun kala, begitu. Okey, so sekarang ni berbalik kepada topik kita pada hari ini adalah kita nak kenal charge kan. So kita nak kenal charge, cara senang dia adalah macam ni. Bila dia berada di grup 1, charge dia adalah positif 1. Pergi ke rumah kanan, sebelah kanan, grup 2 kan, kumpulan 2, grup 2. Senang kita sebut grup, okey. Kumpulan saya susah nak sebut sebab panjang. Kumpulan, grup senang. Okey. Jadi grup 2, berapa charge dia? Charge dia adalah positif 2. Cara senang nak ingat. Okey. So grup 1 positif 1. Semua berada di grup 1 tu dia charge dia 1, positif 1. Okey. Grup 2 positif 2. Okey. Semua memang macam tu. Okey. Magnesium contoh dia kan, kita ada satu unsur nama dia magnesium, Mg. Sebenarnya Mg ni berada di tempat alik ni lah, alik sini ni. So magnesium tu dia bercharge 2 positif, 2 plus. Okey. So tu cara kita nak kenal pasti. Kenapa nanti kita akan belajar. Sebenarnya cara detail kita nak tahu kenapa. Okey, kenapa. Ini just cara kita nak kenal kenapa. Okey, kenapa dia positif 1, kenapa dia positif 2 ni kan. Okey, itu akan kita belajar dalam tajuk ikatan kimia ataupun mungkin kita boleh sentuh sikit dalam struktur atom. Struktur atom tu dalam bab 2 form 4 dan ikatan kimia tu dalam bab 5 form 4 juga. Okey. So grup unsur peralihan pula, grup 3 sampai grup 12, unsur peralihan ni sebenarnya dia ada ciri-ciri istimewa. Dia ada ciri-ciri istimewa. Sebab apa saya cakap dia ada ciri istimewa? Sebab dia ada ciri istimewa lah. Dia ada charge yang banyak. Contoh kan, kita jumpa ferrum, Fe kan dalam bahasa Inggeris. Ferrum ni iron. Alright. So ferrum ni sebenarnya dia ada 2 plus. Ferrum pun dia ada 3 plus. So dia ada banyak charge. Satu unsur tu dia bukan satu charge sahaja. Contoh dia macam magnesium tadi. Magnesium tu sampai bila-bila pun dia 2 plus. Okay. So kalau ferrum dia ada 2 plus, dia ada 3 plus. Dia ada lebih daripada satu charge. So dia berada di unsur peralihan. Jadi, cara kita nak ingat charge untuk
unsur yang berada di unsur peralihan cara lain. Alright, so nanti kita akan kongsikan macam mana nak ingat. Tapi sekarang ni belum lagi. Alright, so saya padam dulu. Okay, so lepas grup 12 adalah grup 13 kan. So grup 13 dia adalah positif 3 kan. Grup 1 positif 1, grup 2 positif 2, grup 13 positif 3. Okey, grup 14 kita skip sekejap. Grup 13, grup 14 kita skip. Saya akan pergi ke grup 17. Okey, grup 17 dia akan jadi negatif 1. Grup 16 kita akan jadi negatif 2. Dan grup betul tak saya cakap kan? Grup 17 negatif 1, grup 16 negatif 2, grup 15 negatif 3. Tak adalah negatif 3, tak pernah pun keluar sebenarnya, tapi ada. Alright, jadi tulislah grup 13, grup 15 negatif 3. Okey, so grup 14 macam mana? Sekarang ni kan, kalau kamu perasan saya tulis yang nombor 1, 2, 3 je kan. 1, 2, 3 yang positif, 1, 2, 3 yang negatif. Okey, so grup 18 ni, okey, saya tengok yang grup 18 dulu. Grup 18, grup 18 semualah grup 18 ni kita namakan dia adalah sebagai gas adi. Okey, dalam jadual berkala unsur grup 18 ni kita belajar dia sebenarnya dah stabil. Okey, dia sebenarnya dah stabil. Kenapa nanti kita belajar? Okey, dia sebenarnya dah stabil. So, bila dia dah stabil, dia tidak akan menghasilkan charge. Dia takkan ada positif, dia tak akan ada negatif, dia tidak akan berkongsi. So, bila dia dah stabil, dia tak nak dah bertindak balas dengan orang lain, kan? Dia tak nak dah berkongsi apa-apa dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia dah stabil. Dia tak nak dah donate dekat orang lain. Dia tak nak mencari lagi apa benda kan. So dia tak akan buat sebegitu. Semua benda tu dia tak akan buat. Sebab apa? Dia dah stabil. Hidup dia dah stabil, so dia tak akan buat benda-benda tu. So grup 18 ni dia tak akan ada charge. Okey, so charge yang akan wujud grup sebelah dia adalah grup 17. So negatif 1 dia tak ada dekat grup 18, dia akan duduk dekat grup 17. Kita start negatif 1 tu berada di grup 17. So grup 17 negatif 1, grup 16 negatif 2 dan seterusnya kan. Okey, dan ada special case untuk grup 14, kenapa dia tidak menghasilkan charge. Okey, so ini kita belajar dalam tajuk ikatan kimia. Dia tidak menghasilkan charge. Dia tidak menghasilkan charge sebab dia akan berkongsi. Macam mana berkongsi tu? Nanti belajar dalam tajuk ikatan kimia. Okey. So itulah sahaja. Benda yang ada charge kita namakan dia sebagai ion.